بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Bersama Kak lagi dalam Cengkeh Channel. Hari ini akan nak sampaikan dua kisah seram. Dan kisah seram ini dikongsikan oleh Apai Bian, salah seorang dari subscriber Cengkeh Channel. Akak akan teruskan dengan perkongsian tersebut. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom bersama dengan akak. Sebelum meneruskan penceritaan, akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Apai Bian kerana sudi berkongsi cerita. Dan cerita pada kali ini ada dua tau. Satu mengenai misteri steering terpakai dan satu lagi gangguan di Jalan Baru. Kisah pertama ni adalah kisah dari Siti, bukan nama sebenar, nama samaran je. Siti ni merupakan rakan sekolah Apai suatu ketika dahulu. Kejadian bermula semenjak suami Siti dia beli alat ganti kenderaan terpakai. Kisah kedua pula ketika ayah Siti balik kerja dari salah sebuah hospital kerajaan dekat Kuching melalui jalan bypass. Jadi Apai dia cuba susun semulalah dua kisah dari Siti sebaik mungkin. Jom akak mulakan untuk kisah yang pertama. Kejadian seram berlaku pada 5 November tahun 2023 selepas suami Siti mendapat gaji. Dia kerja kat kerajaan di salah sebuah hospital yang sama juga dengan ayah Siti, dan Siti tak nyatakanlah dengan teliti pekerjaan suami dia tu. Joe, nama samaran untuk suami Siti, dia dah dapat gaji dia. Jadi dia terlintaslah di benak fikiran dia untuk menggantikan steering kereta dia tu yang memang dah agak usang. Menurut dia, padahalnya selama ni steering tu elok lagi. Maklumlah Joe ni dia seorang yang suka mengubah suai kenderaan. Jadi dia memang akan beli yang latest macam tu. Joe dia bertanyalah kepada rakan-rakan dia, kot lah ada yang nak jual steering berjenama Momo. Jadi Joe dia tak kisah kalau ianya barang terpakai sekalipun. Lagipun steering jenama Momo ni dia agak mahal jika beli yang baru kan. Kebetulan adalah seorang kenalan Joe ni terserempak dengan steering berjenama berkenaan dekat salah sebuah kedai alat ganti. Joe ni dia rasa happy gila tau, dan dia langsunglah pergi menuju ke tempat kedai menjual steering yang dinyatakan oleh rakan dia tu. Sesampainya Joe di kedai, Joe langsung terus pergi bertanya kepada pemilik kedai, dan memang betul lah ada satu steering Momo tulen terpakai yang dijual dengan hanya harga RM250 sahaja. Tanpa tawar-menawar, makanya Joe ni dia teruslah bayar dengan harga yang dinyatakan. Di mana lagi nak cari steering jenama Momo dengan harga rahmah macam tu kan? Bisik Joe lah dalam hati. Steering tersebut diletakkan dekat bangku belakang kereta Satrianio milik dia. Puas hati aku. Joe dia bercakap seorang diri sambil dia memandu dia pergi dari premis tempat dia beli alat ganti tu. Jam masa tu dah menunjukkan pukul 6.45 petang. Hampir tiba waktu maghrib. Masa dia sedang memandu, tiba-tiba Joe dia tercium bau wangi sangat. Seolah-olah bau perfume. Sangat wangi. Siti ni ada tertinggal perfume agaknya. Bisik Joe lagi. Tanpa berfikir panjang, Joe ni dia meneruskanlah pemanduan dia macam biasalah. Setibanya dia di salah satu lampu isyarat simpang 4, tiba-tiba dia terdengar seolah-olah tahu ada orang berbisik dekat telinga dia, berbunyi macam ni. Di sini, di sini.
Suara seperti ada orang dekat tempat duduk belakang dia. Suara tu macam suara seorang perempuan. Joe dia serta-merta lah dia menoleh ke tempat duduk belakang. Tapi tak ada siapa-siapa pun kat situ. Meremanglah bulu roma dia. Seluruh bulu kat badan dia pun memang meremanglah time tu. Aku salah dengar kot. Mungkin sebab penat bekerja kot. Dia bisik lagi dalam hati dia. Sepanjang perjalanan balik ke rumah, bau wangi tu datang menerpa dekat hidung dia tak sudah-sudah. Wangi macam tu. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Macam tu je. Jadi Joe ni dia masih berfikiran positif dan dia teruskan juga pemanduan dia seperti biasa sehinggalah dia sampai kat rumah dia. Macam biasalah bila Joe dia sampai, dia akan disambut dengan senyuman manis isteri dia Siti yang dah tercegat dekat depan pintu, betul-betul dekat depan tempat letak kereta. Rumah diorang ni rumah teres setingkat tau. Sebaik je Joe tu buka pintu kereta, amboi bang, ada tumpangkan gerek ke? Harum semerbak semacam je. Siti dia mengusikkan suami dia si Joe tu. Gerek kalau dalam bahasa Melayu Sarawak bermaksud makwa. Satu pelajaran baru tu untuk akak. Bukan awak punya wangi ke tertinggal dalam kereta? Joe pula dia bertanyakan kepada isteri dia Siti. Taklah bang, perfume saya semua dalam handbag. Jawab Siti ringkas je. Ada momok tumpang abang kot. Joe bergurau lah dengan Siti. Siti pun dia cubit lah lengan suami dia tu sebab bergurau tentang benda-benda yang tak sepatutnya. Dah lah balik time tu kan senja. Bila dah selesai, mereka anak beranak pun menontonlah TV bersama-sama. Anak Siti yang bernama Ayu, usia dia 12 tahun. Dan Boboy, usia Boboy 6 tahun. Duduklah membelakangi cermin yang menghadap tempat letak kereta, manakala Aiman ni umur dia 4 tahun, duduk di antara Siti dengan Joe. Masa mereka ni sedang menonton TV, tiba-tiba Aiman bersuara dan tangan Aiman ni menunjukkan ke arah Ayu dan Boboy. Mami, ada nenek! Mami, ada nenek! Terkejutlah Siti bila dia tengok gelagat Aiman macam tu. Joe dengan Siti dia cepat-cepatlah alihkan pandangan dia ke arah nenek yang dikatakan oleh Aiman tu. Memang betul ada bayangan seseorang berbaju gaun berambut panjang di sebalik tirai yang nipis je. Tirai yang 2 lapis untuk siang dan malam macam tu. Pada masa tu, Siti hanya menggunakan tirai malam je. Joe dia serta-merta tahu. Dia panggilkan Ayu dengan Boboy dan dia arahkan anak-anak dia tu yang 3 orang tu pergi masuk bilik masing-masing. Ketika suasana kelam kabut tu, bayang-bayang yang berambut panjang yang dia nampak tadi hilang dari pandangan. Siti yang pernah mengalami kejadian seram, kisah seram dekat Taman Negara Bako yang akan disampaikanlah nanti insya-Allah. Dia tetap tenang tau dan dia bacakan surah-surah yang dia tahu. Setelah anak-anak mereka ni masuk bilik masing-masing, Joe dan Siti cepat-cepat masuk bilik tidur. Siti dia tanyalah pada Joe, "Bang, ada apa dengan kereta abang? Saya rasa benda tu ikut abang balik rumah kot. Abang ada terjumpa sesuatu tak? Atau ada mengalami kejadian pelik ke? Ada tak?" Joe yang dari tadi dia hanya tertunduk. Dia kebingungan tau. Kemudian dia pun jawablah, "Abang ada beli steering Momo terpakai. Masa memandu abang ada tercium bau wangi dan abang ada terdengar orang berbisik di sini. Jawab Joe sambil dia bingkas bangun dia capai telefon. Di sini tu bukan kat sini lah, tapi perempuan tu cakap di sini macam tu. Bila dia sampai telefon dia bertanyalah pada rakan dia yang memperkenalkan dia untuk belikan steering tersebut tau. Malangnya rakan Joe ni tak mengetahui asal usul steering tersebut. Begitu juga dengan pemilik kedai yang menjual steering tu pada Joe.
pemilik kedai tu hanya bagi tahu ada seorang lelaki ni jual stearin tu dengan harga RM150 je pada dia. Lepas tu dia jual lah pada Joe RM250. Standard lah meniaga kan. Mendengarkan jawapan tu, Joe dia buntu lah. Dia tak tahu nak buat apa dah. Abang, lebih baik abang buang je stearin tu. Siti rasa ada benda tak betul lah pasal stearin tu. Manalah tahu pemilik asal stearin tu dah maut kemalangan ke apa ke. Siti dia nasihatkan suami dia. Tapi cara dia nasihatkan tu menakutkan tau. Joe dia hanya angguk. Lepas tu dia cepat-cepat keluar dari bilik tidur dia dengan niat dia nak pergilah buang stearin tersebut. Tapi hanya beberapa ketika lah selepas dia keluar dari bilik tidur, Joe berpatah balik semula pergi ke bilik dia dan masuk balik semula kat bilik tidur dia dengan muka yang pucat kelak. Kenapa bang? Kenapa? Siti bertanyalah dengan gelisah. Semasa abang buka pintu utama, abang nampak perempuan tak ada kepala duduk dekat kerusi belakang kereta, berlumuran darah. Jawab Joe seakan-akan dia nak menangis punya. Siti pun bersuara lah lagi. Dia cuba nak tenangkan suami dia. Tak apa bang, esok je lah abang pergi buang stearin tu. Buat masa ni kita baca je ayat-ayat Al-Quran yang mana kita boleh baca. Joe ni dia hanya ikut sahaja kata-kata isteri dia tu. Sepanjang mereka ni membaca ayat-ayat Al-Quran, kedengaran tau bunyi cakaran di pintu depan utama rumah mereka ni. Dia selang-seli dengan bau yang harum. Dan sesekali bau tu jadi busuk macam bangkai. Joe masa tu dia jadi macam gelisah lah, gundah gulana. Tapi Siti dia berjaya menenangkan suami dia. Menjelang hampir subuh, barulah bunyi cakaran dan juga bau wangi bersilih ganti dengan bau busuk tu hilang. Sebelum anak-anak mereka ni bangun, Joe dengan Siti dia bergegas keluar dari rumah dan dia pergi pandu kereta dia ke arah di mana Joe mendengar bisikan di sini. Maknanya bisikan tu macam bawa dia ke satu tempat lah kan. Iaitu bunyi bisikan tu dia menuju ke lampu isyarat simpang 4. Tak jauh tau dari rumah mereka. Kebetulan kenderaan memang kurang lah time tu. Kat subuh ke dah subuh macam tu. Masa beberapa minit meninggalkan perkarangan rumah, Joe dengan Siti dia terdengar sekali lagi orang bersuara dari arah kerusi belakang. Bunyi dia macam ni. Sss. Bunyi seolah-olah kita mengarahkan seseorang supaya tak buat bising. Sama lah kan? Sss. Macam tu. Menggeletarlah tangan Joe. Siti sedaya upaya dia cuba lagi tenangkan suami dia si Joe tu. Setelah sampai di lampu isyarat 4 tersebut, Joe serta-merta dia ambilkan steering Momo tu yang dia beli semalam dan dia campakkan ke dalam longkang besar. Selepas tu Joe dia terus masuk dalam kereta dan dia pandukan kereta dia tu balik ke rumah sebab dirisaukan anak-anak dia yang mungkin dah bangun dah. Dan bila anak dia bangun, of course lah anak mereka ni akan panggilkan mereka mak, ayah kan. Semenjak tu dah tak ada dah lagi perkara-perkara pelik yang dialami oleh Joe dan keluarga dia. Misteri asal-usul stearin tersebut kekal menjadi misteri sehingga ke hari ini. Siti dia ada berpesan lah, sila berhati-hati membeli barang atau alat ganti atau kereta terpakai. Tamat untuk kisah yang pertama. Kejadian ini berlaku masa ayah Siti balik dari hospital bulan April lepas. Akak gelarkan ayah Siti ni sebagai Daud lah. Shift kerja ayah Siti ni terpaksa dilakukan 12 hingga 12. Maksudnya 12 tengah hari sehingga 12 malam. Itu apa yang akak faham lah. Dalam masa seminggu sahaja kerana kekurangan kaki tangan hospital. Sehingga ada kemasukan pekerja baru, barulah dia boleh back to normal punya jadual kerja. Sewaktu dia nak balik dari hospital jam 12 malam, Daud ni bercadang dia nak melalui salah satu jalan pintas yang sepanjang beberapa kilometer sahaja.
Tapi tak ada lampu jalan tau. Jalan baru maklumlah, memang tak ada lagi lampu. Di kiri kanan jalan hanya dipenuhi dengan hutan belukar, berpaya dan dipenuhi dengan pokok-pokok nipah. Tanpa berfikir panjang, akak panggil Pakcik Daud lah, rasa selesa sikit. Pakcik Daud dia terus memandu, dia mencarilah jalan pintas yang dia nak lalui yang kak sebut tadi. Setelah beberapa minit memandu, tibalah Pakcik Daud di persimpangan jalan pintas tersebut. Suasana masa tu agak sunyi tau. Tak ada satu pun kenderaan yang melalui jalan tersebut pada masa tu. Boleh jadi pengguna jalan raya memilih jalan besar sebab sistem pencahayaan dekat jalan besar tu lebih baik. Jadi Pakcik Daud ni dia memandu dengan tenang je mengharungi pekat malam yang dingin dan gelap tanpa cahaya lampu jalan tersebut. Memandangkan keadaan waktu tu dia agak sejuk, jadi Pakcik Daud dia turunkanlah tingkap. Dia nak merasai nikmat suasana malam sejuk yang original macam tu. Beberapa minit memandu, kelihatan cahaya lampu motosikal dari jauh. Keadaan jalan masa tu lurus je. Dari jauh lagi dah boleh nampak lah kan ada kenderaan lain dari belakang. Ayah Siti ni dia memperlahankan kenderaan dalam 50 ke 60 km sejam. Begitu juga motosikal tersebut dipandu agak perlahan. Dalam hati Pakcik Daud ni dia agak gembira lah sebab ada juga orang lain yang melalui kawasan tersebut. Ketika beberapa meter je dia nak berselisih dengan motosikal tersebut, ayah Siti perasan bahawa penunggang motosikal tersebut terputus bahagian badan. Kelihatan dari paras pinggang ke atas sahaja dan berlumuran darah. Maknanya motor ni bukan dari arah belakang tau, sebab tadi bertentangan dari arah depan. Penunggang motosikal tersebut hanya senyum je bila melihat Pakcik Daud. Pakcik Daud yang terkejut lah time tu. Dia masih lagi memandang cermin pandang sisi dan kelihatan kepala penunggang motosikal tersebut terpusing 360 darjah. Melihatkan keadaan macam tu, jadi Pakcik Daud ni dia hampir nak pitam masa tengah dia drive tu. Langsung dia tak terfikir ada benda-benda yang macam tu rupa sengaja nak mengusik dia masa tu. Tapi secara tiba-tiba terasa kereta dia terbalik. Ya, kereta Pakcik Daud terjunam ke dalam parit tanah sedalam lebih kurang 2 meter. Nasib baiklah Pakcik Daud tu tak tercedera tau. Nasib baik sangat malam tu sebab dia tak mengalami sebarang kecederaan serius kerana waktu tu Pakcik Daud memandu agak perlahan sebab dia nak tengokkan motor tu, dia tengok apa semua, dia tak ada nak bawa laju senonong je, tak ada. Kenderaan Pakcik Daud ni sengit sebelah kiri kereta di bahagian bawah. Sebelah kanan faham lah. Pakcik Daud ni dia cepat-cepat cari telefon bimbit milik dia. Nasib baiklah betul-betul telefon bimbit tu duduk bersebelahan je dengan dia sebab air dalam parit tu dia agak kering. Jadi air masa tu dia belum pasang tau. Nasib baiklah kalau air pasang dah tenggelam dah Pakcik Daud dengan kereta dia. Tapi disebabkan air dia cetek, jadi Pakcik Daud sempat capai telefon tu. Setelah beberapa minit dia carikan telefon dia, akhirnya Pakcik Daud temui telefon dia dan dia pun bergegaslah keluar dari kenderaan dan Pakcik Daud naik ke atas jalan. Muncullah liputan rangkaian telefon agak baik time tu. Segeralah Pakcik Daud ni telefonkan Siti. Ayah terbabit kemalangan kendiri ni. Tapi ayah tak apa-apa. Sempat dia bagi tahukan pada Siti. Tapi masa dia sedang bercakap dalam telefon, Pakcik Daud ada terdengar suara seseorang tau. Ketawa dekat belakang. Ketawa yang mengusik, seolah-olah ketawa seorang lelaki tua. Ayah, kenapa kawan ayah ketawa? Tanya Siti. Bukan je ayah dia, malah Siti pun turut dengar tau suara ketawa tersebut. That's why lah Siti tanyakan pada ayah dia, kenapa suara tu ketawa? Kan ayah dia dalam keadaan situasi yang cemas, ada pula orang nak ketawa. Itu yang terkejutnya.
Itu bukan Papa lah. Papa hanya seorang diri. Oh Papa, cepat kita baca surah sama-sama. Ayah Siti dia menekan butang loudspeaker dekat telefon bimbit dia dan dia baca surah bersama-sama dengan Siti. Seketika kemudian ayah Siti berpesan, buat masa ni jangan bagi tahu Mama, suruh Papa Ayu, maknanya suami Siti kan, suruh Papa Ayu datang ambil Papa. Baik Papa, jawab Siti ringkas. Sepanjang menunggu suami Siti, macam-macam bunyi ayah Siti tu dengar. Pak Cik Daud tu dengar bunyi orang menjerit kesakitan lah, bunyi hon kenderaan lah, bunyi orang menangis lah, bunyi orang ketawa lah, macam-macam bunyi yang menyeramkan. Tapi stay tune lah, bertahan je lah dekat situ. Ayah Siti ni dia tak henti-henti membacakan surah-surah yang dia ingat. Nasib baiklah lampu kenderaan ayah Siti, Pak Cik Daud ni yang terbalik masih juga menyala. Sedikit sebanyak lah lampu tu jugalah yang menerangi kawasan jalan yang gelap gelita time tu. Setelah bertarung dengan perasaan takut, kemudian tibalah beberapa buah kenderaan sanak saudara Pak Cik Daud ni. Pak Cik Daud dia rasa sangat gembira lah time tu. Dia dihantar ke hospital tapi diarahkan keluar setelah melakukan pemeriksaan sebab tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut Siti, jalan tersebut asalnya adalah perkampungan orang zaman dahulu. Memandangkan keadaan paras laut yang semakin meningkat, maka perkampungan tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Sungguh pun macam tu, masih ramai yang enggan berpindah dan masih berdegil untuk menetap dekat situ sehinggalah kejadian beberapa orang mangsa lemas ketika tidur sebab tak sedar air pasang besar dan juga beberapa siri kejadian mangsa di bahan buaya sehingga badan terputus dua. Ada yang langsung tak dijumpai sehingga ke hari ini. Sekian untuk kisah yang kedua. Sekian sahaja dua kisah yang dikongsikan oleh Apai Bian. Terima kasih kepada Apai Bian kerana sudi berkongsi cerita. Apa yang baik sama-sama kita ambil, kita jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Terima kasih kerana dengar dari awal sehingga akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.